Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pertamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas taufik, hidayah dan inayahnya. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk kita adakan majlis ilmu pada pagi yang penuh barakah ini. Dan tajuk perbincangan yang akan kita bincangkan pada kali ini merupakan tajuk yang sangat penting. Tajuk yang sangat penting berkaitan dengan ilmu syariat Islam secara keseluruhannya. Tajuk yang menjadi intipati kepada pembelajaran ilmu syariat ataupun asas kepada pembelajaran ilmu syariat. Seperti mana yang kita ketahui, topik-topik perbincangan di dalam ilmu syariat itu atau di dalam ilmu, dalam mana-mana ilmu, ada dua jenis atau dua bentuk topik-topik yang dibincangkan. Pertama, jenis yang pertama, topik-topik perbincangan asas atau usul yang membentuk manhaj dan pemikiran seseorang dalam menerima dan memahami sebuah ilmu dan cabangnya secara keseluruhan, atau dinamakan sebagai ilmu-ilmu di ulumul manhajiyah. Artinya suatu topik dibincangkan dan topik itu akan mempengaruhi suatu bidang ilmu secara keseluruhannya. Topik-topik ini dinamakan sebagai topik-topik usul, topik-topik ulumul manhajiyah yang melibatkan manhaj. Dan jenis yang kedua dalam perbincangan ilmiah ialah topik-topik cabang atau furu' atau topik-topik yang membincangkan salah satu daripada perincian masalah ilmu secara spesifik dan tidak melibatkan atau tidak mempengaruhi perbincangan dalam bab yang lain. Jadi tajuk dalam mana-mana kuliah kita akan dapati bahawa dia terbahagi pada dua tajuk. Sama ada tajuk itu merupakan tajuk asas yang membentuk manhaj dan pemikiran atau membentuk kaedah umum yang mempengaruhi masalah yang lain atau mempengaruhi suatu bidang ilmu secara keseluruhannya, ataupun merupakan topik secara spesifik yang dinamakan sebagai topik-topik juz'iyat atau furu', topik-topik furu' yang membincangkan pendetilan terhadap suatu masalah dan tidak melibatkan masalah yang lain. Tajuk kita pada pagi ini merupakan tajuk yang dikategorikan sebagai tajuk daripada jenis yang pertama, iaitu topik-topik yang usul. Topik-topik yang apabila kita membincangkannya dan memahaminya dengan jelas, kita akan perbincangan ini akan mempengaruhi pemahaman kita terhadap ilmu agama secara keseluruhan. Di tajuk yang kita bawa ialah sumber ilmu dan cara pendalilannya dalam Islam. Sumber ilmu dan cara pendalilannya dalam Islam, atau bahasa Arab kita boleh terjemahkan sebagai masadirul ma'rifah wa talaqqi wal istidlalu biha. Sumber ilmu dan cara pendalilannya dalam Islam, cara beristidlal dengannya. Ketidakjelasan
dalam mengenali sumber-sumber agama atau mengenali sumber-sumber ilmu akan menyebabkan berlakunya kesilapan dalam pemahaman dan akhirnya membawa kepada kesesatan. Ataupun sekiranya berlaku ketidakjelasan dalam mengetahui sumber-sumber ilmu, seseorang akan menghabiskan masa yang begitu lama untuk mengkaji suatu ilmu, namun menatijahkan kecelaruan dan ketidakjelasan dalam memahami suatu bidang. Contoh, apabila ada orang belajar bidang ilmu agama, tapi cara dia memahami ilmu agama melalui disiplin ilmu dunia. Jadi dia tidak akan jumpa dengan, takkan bertemu, dia akan tak tahu, dia tak akan jumpa dengan natijah yang benar kerana dia telah pun tersilap dalam memahami sumber pengambilan ilmu atau sumber ilmu dalam suatu masalah. Kebanyakan perbezaan pandangan yang wujud di kalangan manusia berpunca dari persoalan asas ini. Secara khusus, itu berkaitan dengan pemahaman ataupun pengiktirafan terhadap sumber-sumber ilmu. Dan bukan pada persoalan furu'. Kebanyakannya masalah perbezaan pandangan yang wujud di kalangan manusia dalam semua bidang, dalam semua perkara, terutama dalam bidang agama, berpunca daripada masalah ini. Itu masalah menetapkan sumber pengambilan agama. Dari mana agama itu perlu diambil atau menetapkan sumber pengambilan ilmu. Oleh itu, kita dapati bahawa sebahagian daripada orang dia tidak faham dalam satu masalah yang furu'. Dia berkhilaf, dia berbeza dengan kita dalam masalah furu'. Namun kita tidak jawab apakah yang dikhilafkan. Kita akan jawab dengan persoalan yang lebih usul. Sebagai contoh, Mu'tazilah menafikan ru'yatullah. Mu'tazilah tidak beriman dan menafikan bahawa seseorang menafikan bahawa kemungkinan ataupun ahli syurga boleh melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Ini masalah furu'. Bukan masalah furu', ini masalah detail. Dia bukan furu' artinya furu' usul yang kita boleh kategorikan dalam mana furu' boleh khilaf, tak, bukan maksud begitu. Ini adalah masalah detail spesifik pada masalah tertentu. Namun ketika kita lihat balik punca kenapa golongan Mu'tazilah mereka berpandangan demikian, puncanya kerana manhaj, puncanya kerana usul. Apakah usulnya? Puncanya kerana golongan Mu'tazilah sejak daripada awal lagi mereka menjadikan sumber pengambilan ilmu akidah mereka selain daripada Al-Quran Sunnah, mereka juga mengambil sumber yang lain, iaitu sumber ilmu akli ataupun ilmu falsafah ataupun ilmu kalam. Mana bezalah, falsafah kalam berbeza namun daripada sumber yang sama, dari cara pemikiran yang sama. Sebab tu kalau kita pergi berjumpa dengan Mu'tazilah, kita berhujah bawakan dalil bahawa Allah SWT boleh dilihat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dia akan jawab balik. Ayat ni maknanya begini, ayat ni maknanya begitu. Dan kalau kita bawa dia, kita sampaikan pemahaman, kita sampaikan ajaran kita macam mana sekalipun, kita sampaikan kebenaran dalam ayat Quran, dalam hadis Nabi SAW bahawa sesungguhnya kalian akan melihat wajah Tuhanmu di hari akhirat seperti kamu melihat matahari, seperti kamu melihat bulan, dan kamu tidak perlu bersusah payah untuk menjenguk seperti mana kamu melihat dengan jelas seperti kamu melihat matahari dan bulan. Bila kita syarahkan ayat Quran dan hadis, golongan Mu'tazilah tidak terima ayat Quran dan hadis tersebut. Kenapa? Kerana dia telah menerima suatu ketetapan yang lain bahawa
Allah Subhanahu wa taala mustahil dapat dilihat, dan Allah Subhanahu wa taala itu mustahil mempunyai arah. Kerana kalau disebutkan bahawa Allah dapat dilihat, dia akan mengisbatkan perkara yang lain. Sebab itu golongan Mu'tazilah, kita berdebat dalam masalah furuk ni secara detail dalam pelbagai bab. Sama ada dalam bab qada-qadarnya, sama ada dalam bab af'alul ibadnya, sama ada dalam bab ru'yatullahnya, dan golongan ahli kalam secara umumnya bincanglah bab apa sekalipun, mereka takkan terima sebab mereka telah meletakkan gap yang asal, iaitu mereka telah meletakkan kaedah, ada gap antara mereka dan kita ialah salah perbezaan pandangan atau perbezaan dalam menetapkan sumber pengambilan akidah. Seperti kita sebagai umat Islam, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, kita telah meletakkan gap yang asal. Kita kata sumber ilmu yang kita terima dalam kita kata sebagai sumber ilmu ialah Al-Quran dan Sunnah dan Ijma', sumber ilmu syarak. Dan manakala sumber ilmu secara umum ialah ilmu yang dapat dilihat, sumber ilmu daripada akal, panca indera, berita ataupun fitrah. Ini akan kita bincangkan. Sumber ilmu secara umum. Manakala sumber ilmu agama secara khusus ialah sumber yang daripada Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Selain daripada itu, kita tak iktiraf sebagai sumber ilmu. Contoh, apabila ada orang yang datang nak ajarkan kepada kita ilmu sihir, ajar cara nak santau orang kata, ada orang ajar kita cara untuk terbang, ada orang ajar kita cara untuk jadi manusia yang kebal, ada orang datang ajar macam mana nak bercakap dengan syaitan, nak berbicara dengan jin, makhluk halus sebagainya. Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, sebagai orang Islam, daripada awal lagi kita tolak tanpa kita mendengar pendetailan yang disebutkan. Sebab apa? Sebab dia telah menyalahi usul. Kerana kita letakkan gap, kita dah letakkan bahawa perkara ini tidak betul. Dan itulah pendirian yang benar. Kalau betul, kita tetapkan, kalau benar dalam penetapan sumber penerimaan ilmu, maka akan melibatkan, akan benarlah proses selepasnya. Tapi kalau salah dalam menetapkan sumber ilmu, akan tersalahlah proses penerimaan ilmu seterusnya. Suatu dalam kita berdiskusi dengan mana-mana golongan dan kelompok, perkara pokok yang perlu kita tetapkan adalah kita meletakkan atau kita perlu membincangkan apakah usul atau apakah sumber yang perlu kita rujuk kepadanya. Jadi kalau kita nak berdebat dengan, contoh dengan Syiah, kita tanya, apa yang kalian pegang? Percaya pada Al-Quran tidak? Percaya kepada sunnah Nabi tidak? Percaya ke tidak kepada sahabat-sahabat Nabi? Dan apakah mafhum kalian terhadap Al-Quran? Mafhum kalian terhadap hadis Nabi? Mafhum kalian terhadap makna sahabat tersebut? Adakah semua sahabat atau sahabat tertentu sahaja? Atau kalian kafirkan kebanyakan sahabat? Masalah pokok ini perlu dibincangkan dahulu, diselesaikan dahulu sebelum berlakunya diskusi, kerana ini merupakan punca. Ini adalah perkara asas terhadap pemahaman terhadap suatu ilmu atau suatu perkara basic dalam berdiskusi, iaitu mengenali sumber dan mengetahui dalil-dalil yang perlu dipegang dalam sesuatu ilmu. Sebab tu kalau nak debat dengan Mu'tazilah, contohnya nak berdiskusi dengan Mu'tazilah dalam bab apa sekalipun, pertama sekali kita perlu tegaskan bahawa bahawa sumber pengambilan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma'. Kalian setuju ataupun tidak? Setuju ataupun tidak? Kalau tak setuju, selesaikan sendiri. Kalau setuju, baru kita pergi kepada step seterusnya. Dan tajuk kita pada pagi ini adalah pada part pertama ini, iaitu menjelaskan bahawa apakah itu atau apakah sumber-sumber ilmu dalam Islam. Sumber-sumber pengambilan ilmu dalam Islam. Dan ilmu itu dibahagikan kepada dua jenis seperti mana yang akan saya sebutkan sebentar lagi insya-Allah. Jadi tajuk kita adalah tajuk yang sangat penting, tajuk yang perlu kepada pemahaman yang benar yang akan menatijahkan jalan kejelasan jalan kita dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Okey.
Tajuk kita ialah sumber ilmu dan cara pendalilannya. Saya fokus pertama sekali kepada sumber ilmu ataupun dalil-dalil. Dalil ilmu, dalil-dalil yang boleh diambil ilmu daripadanya yang merupakan sumber terhadap ilmu. Sumber ilmu pengetahuan manusia ada dua jenis. Ada dua kelompok atau dikategorikan kepada dua kelompok. Pertama, sumber ilmu pengetahuan manusia secara umum. Jadi macam mana kita boleh dapat ilmu pengetahuan, dari mana kita dapat ilmu tersebut secara umum? Ini kategori pertama. Kategori kedua ialah sumber ilmu pengetahuan syariat Islam atau sumber dan ilmu pengetahuan dalam syariat Islam. Jadi perlu kita bezakan sumber ilmu secara umum dan sumber dalam memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Sumber ilmu secara umum, kalau kita kaji, boleh diringkaskan kepada 4 sumber. 4 sumber utama. Bagaimana kita boleh dapat ilmu? Sumber pertama adalah panca indera. Sumber panca indera. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita sentuh, apa yang kita rasa, apa yang dapat kita capai daripada panca indera dan anggota badan yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat mengenali, dapat mengetahui ilmu bahawa gula itu manis melalui lidah kita. Kita mengetahui bahawa pisau itu tajam melalui deria rasa. Ataupun melalui mata kita, deria mata. Kita dapat mengenali bahawa gula itu berwarna putih melalui panca indera mata kita. Kita dapat mendengar suara lantunan bacaan Al-Quranul Karim itu sedap didengar melalui deria pendengaran. Kita dapat tahu seseorang itu suaranya sedap atau tidak melalui deria pendengaran. Dan inilah sumber asas. Itu sumber ilmu secara umum. Dan kalau dilihat dari bab ilmu, ilmu sains secara keseluruhannya bermula daripada kajian dan eksperimen panca indera. Pengalaman manusia melalui penggunaan panca indera mereka. Iaitu mereka kaji, mereka lihat suatu perkara sehingga mereka perhatikan dari masa ke semasa sehingga mereka dapat membuat satu kesimpulan. Dan inilah dia punca pertama ataupun sumber pertama ilmu secara umum yang diiktiraf dalam Islam. Iaitu panca indera. Tapi sumber umum, bukan sumber khusus ilmu syariat, sumber ilmu secara umum. Sumber kedua adalah akal. Akal manusia. Setelah manusia memerhatikan alam, memerhatikan sesuatu, manusia akan berfikir dan membuat kesimpulan. Membuat pemerhatian dan kesimpulan. Suatu perkara diperhatikan dengan mata, diperhatikan dengan telinga, diperhatikan dengan sentuhan, diperhatikan dengan pengalaman-pengalaman hidup, kemudian akal membuat kesimpulan. Akal membentuk formula. Akal menghukum suatu perkara. Akal yang hukum bahawa yang mana cantik, yang mana tidak. Yang mana betul ataupun tidak. Yang mana berlaku ataupun tidak. Ini sumber yang kedua. Akal. Diiktiraf oleh Islam. Sumber ketiga adalah fitrah. Sumber fitrah. Iaitu sesuatu yang Allah SWT tanamkan dalam diri seluruh manusia sejak daripada lahir. Fitrah kasih sayang seorang anak kepada ibu, seorang bapa kepada anak, seorang ibu kepada anak. Fitrah seseorang yang inginkan dicintai. Fitrah seseorang yang ingin beragama. Fitrah seseorang yang merasakan diri ini lemah dan perlukan kepada Tuhan. Fitrah-fitrah yang lain. Untuk gharizah. Fitrah ini adalah sumber ilmu. Tapi ia sumber secara umum. Dan ketiga, sumber yang keempat, daripada sumber-sumber ilmu secara umum, adalah berita-berita. Berita. Iaitu pengetahuan, ilmu
ilmu atau pengetahuan yang disampaikan oleh orang lain. Dan Quran iktiraf. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Hendaklah kalian tanya kepada orang-orang yang tahu sekiranya kalian tidak tahu. Jadi 4 sumber ini adalah sumber ilmu secara umum. Dalam bab apa sekalipun, 4 perkara ini mesti diraikan. Kerana ia adalah sumber ilmu seorang manusia. Kalau ada orang menyampaikan ilmu bertentangan dengan 4 perkara ini, itu ilmu secara umum, logik akal manusia atau manusia akan menolak. Oleh kerana itu, kita akan dapati bahawa dalam pemikiran masyarakat jahiliah di zaman Nabi SAW, sebelum Nabi diutuskan menjadi Rasul, atau di zaman Nabi diutuskan menjadi Rasul, bila dikaji pemikiran dan pemahaman mereka secara ilmiah yang umum, tidak dikaji dengan syarak. Dengan syarak kita akan bincangkan lebih khusus. Dikaji dengan akal yang waras, dikaji dengan pemerhatian yang benar, dikaji dengan fitrah yang asal, fitrah yang wujud pada manusia, dikaji melalui perbincangan dan diskusi ataupun bentuk berita yang disampaikan orang lain, kita akan dapati bahawa sebelum syariat datang menerangkan kesilapan yang wujud dalam masyarakat jahiliah sekalipun, kita dapati bahawa masyarakat jahiliah telah melakukan kesilapan yang besar bertentangan dengan ilmu, bertentangan dengan akal manusia, bertentangan dengan pemerhatian panca indera. Jadi sumber ini boleh diguna pakai. Waktu Islam datang, syariat datang, mengiktiraf sumber-sumber ilmu ini dan menyerang ataupun menghapuskan pemikiran-pemikiran jahiliah yang tidak berdasarkan kepada ilmu. Sebelum Islam mendatangkan Allah turunkan wahyu untuk sebelum Allah sampaikan wahyu supaya manusia mengetahui perkara yang lebih dalam lagi berkaitan dengan urusan akhirat, berkaitan dengan perkara ghaib, Allah SWT mengiktiraf dahulu kedudukan ilmu. Untuk ayat pertama turun, Allah kata Iqra, baca, kaji, kerana ini adalah asas pada ilmu. Sebab tu Islam tidak setuju dengan cara pemikiran jahiliah dan penghujahan jahiliah. Pertama, mensia-siakan panca indera. Cara pemikiran jahiliah, tuan-tuan boleh rujuk kepada kitab Manhajut Talaqi wal Istidlal baina ahli sunnati wal jamaah, karangan Syekh Dr. Ahmad bin Abdul Rahman As-Swayyan. Dan buku ini kita jadikan sebagai buku silibus di Yayasan Taklim, di kelas diploma Yayasan Taklim. Kita bincangkan secara dalam satu sem. Tak mungkin kita boleh kupas dalam masa 1 jam atau 1 jam setengah pada hari ini. Cuma kita beritahu, kita akan sebutkan perkara-perkara umum. Perkara-perkara umum, tajuk-tajuk utama berkaitan dengan isi kandungan buku ini, selain daripada kajian saya gabungkan dengan syarahan dan kajian-kajian dalam buku yang lain. Namun ciri-ciri pemikiran jahiliah ini Islam, Syekh As-Swayyan menyebutkan ada 6 ciri utama yang Islam sanggah mereka kerana pemikiran tersebut bercanggahan dengan ilmu dan bercanggahan dengan konsep ilmu secara umum dan bercanggahan dengan ilmu syarak. Bercanggahan ilmu syarak. Okay. Pertama, cirinya ialah mensia-siakan panca indera. Masyarakat jahiliah, cara mereka ialah mereka mensia-siakan panca indera. Mereka mempercayai suatu perkara tanpa melakukan pemerhatian. Ayat Quran banyak, tuan-tuan boleh rujuk buku ini. Buku ini ada di dalam laman web. Tuan-tuan boleh buka kitab Manhajut Talaqi wal Istidlal. Kalau terjemahannya tata cara penerimaan ilmu dan pendalilan agama antara ahli sunnah dan pelaku bid'ah, karangan Dr. Ahmad bin Abdul Rahman As-Swayyan. Tuan-tuan boleh tengok di Google dan ada terjemahannya. Ada terjemahannya dalam bahasa Melayu. Okey. Jadi pertama, cara pemikiran jahiliah yang diserang ataupun yang dibentras oleh Islam, pemikiran yang salah yang dibentras Islam ialah mereka mensia-siakan panca indera.
Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Allah cerita tentang penyesalan orang-orang kafir di hari akhirat. Mereka mengatakan bahawa kalaulah dulu kami dengar, kami fikir atas apa yang disampaikan, pasti kami tidak jadi di kalangan orang-orang ahli neraka as-sa'ir dan ayat-ayat yang lain. Cara pemikiran kedua yang bertentangan dengan konsep ilmu secara umum dan bertentangan dengan agama, konsep ilmu syariat Allah Subhanahu Wa Taala ialah bersandarkan kepada khurafat dan dongeng-dongeng. Jadi kalau ada orang datang bawa cerita khurafat dan dongeng, ceritakan kepada kita bahawa ini adalah ilmu, kita tolak. Walaupun tanpa ada ayat Quran dan hadis, kita tahu bahawa perkara ini batil. Kisah seorang ini dapat terbang di atas udara tanpa ada bertentangan dengan cara pemikiran ilmu, cara pendalilan ilmu secara umum, dan tidak ada dalil syariat yang disebutkannya, kita tolak. Sebab tu cerita-cerita dongeng, kisah-kisah yang dibawa oleh golongan-golongan sufi ditolak dalam kita dengar saja, kita tolak kerana bertentangan dengan akal manusia, bertentangan dengan adat kebiasaan manusia, bertentangan dengan panca indera dan pemerhatian manusia, sebelum ianya bertentangan dengan nusus syarak, bertentangan dengan dalil-dalil syarak. Okey. Yang ketiga bentuk pemikirannya adalah, kata Syekh, ketiga adalah tidak melepasi alam material. Cara pemikiran jahiliah, pemikiran mereka tidak melepasi alam zahir, alam material. Mereka seolah-olah mengatakan bahawa yang wujud dan yang ada hanyalah alam zahir. Manakala perkara yang mereka tidak lihat, mereka tidak nampak, mereka putuskan bahawa ianya tidak wujud. Ini cara pemikiran yang salah. Logik asal, hatta logik akal manusia mengisbatkan perkara ini. Logik akal mengatakan bahawa kewujudan dan kebenaran itu wujud, walaupun kadang-kadang ianya merupakan perkara yang tak dapat dilihat oleh mata manusia. Sebab itu secara logik, bukan secara alatnya. Virus corona tak dapat dilihat oleh mata secara logik. Manusia boleh percaya bahawa wujudnya penyakit, penyebaran penyakit, wujudnya bakteria, wujudnya virus, mereka boleh mengisbatkan kewujudan virus dan bakteria walaupun mereka tak dapat melihat dengan mata. Kalau dapat dibuktikan dengan mikroskop dan sebagainya, bertambahlah percaya mereka. Mereka bertambah percaya. Jadi bagi masyarakat jahiliah, mereka pertama sisihkan panca indera. Yang kedua, mereka berdasarkan pada ilmu mereka, kisah yang tersebar di kalangan mereka penuh dengan cerita-cerita dongeng dan khurafat. Ketiga, kalau mereka mengatakan sesuatu benar, mereka hanya terhadkan pemikiran mereka kepada perkara yang zahir, alam material. Dan yang keempat, mereka menolak bukti-bukti kebenaran yang dibawa oleh orang lain disebabkan mereka bertaklid buta kepada datuk nenek moyang mereka, ataupun mereka bertaklid buta dalam melakukan satu amal ibadat yang tidak ada bukti pengisbatannya. Mereka beribadat kepada Allah yang tidak mempunyai bukti bahawa ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Dan yang kelima, pemikiran jahiliah ialah mereka berfikir mengikut hawa nafsu. Mereka tidak ada suatu cara fikir, tidak ada satu kaedah cara fikir yang betul. Apa yang dirasakan betul itu berdasarkan apa yang mereka rasa. Dan yang keenam, ciri-ciri pemikiran jahiliah ialah mengikuti sangkaan. Tadi ikut hawa nafsu. Apa beza hawa nafsu dan sangkaan? Hawa nafsu, mereka mengambil keputusan berdasarkan kepada hawa nafsu mereka. Walaupun kadang-kadang akal mereka fikir yang lain, tapi mereka rasa yang mana lebih mereka suka, yang boleh bagi manfaat pada mereka, mereka terima. Manakala sangkaan, mereka cuba berfikir untuk dapatkan suatu perkara, namun mereka tidak mempunyai alat, ilmu, pengetahuan yang jelas. Mereka tidak tahu cara berfikir dengan betul. Dan 6 pemikiran jahiliah ini diserang oleh Islam, dan ianya sebelum Islam menerangkannya, ianya memang daripada awal lagi bertentangan dengan kaedah syarak secara umum. Bertentangan dengan kaedah ilmu secara
secara umum, apatah lagi apabila diletakkan ataupun dipadankan ataupun dihukum berdasarkan kepada dalil-dalil syarak yang diturunkan oleh Al-Quran, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran ataupun yang dirangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnah-sunnahnya. Okey. Jadi sekarang tuan-tuan tahu bahawa sumber ilmu secara umum ada 4 perkara. Datang pada 4 perkara ni Islam iktiraf secara umum, tidak semuanya. Pertama fitrah, yang kedua akal, ketiga panca indera, dan keempat berita daripada orang yang mengetahui, iaitu ajaran yang diberitakan atau yang disampaikan oleh orang yang mengetahuinya. Manakala sumber-sumber ilmu dalam ilmu syarak, sumber atau dipanggil masdar talaqi, masdar sumber untuk mengambil ilmu dalam hukum syarak atau dalam memahami syarak Islam, sama dalam bab akidah, bab ibadah, bab akhlak dan bab yang lain dalam syariat. Okay. Sumbernya adalah pertama Al-Quranul Karim. Mesti datang daripada Al-Quran. Sumber pertama adalah Al-Quranul Karim. Sumber kedua adalah As-Sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sumber yang mutlak. Dan sumber ketiga ialah ijma' apabila sabit ijma' itu berlaku. Sumber ijma' apabila benar-benar berlaku ataupun sabit ijma' tersebut. Bukan nukilan ijma'. Kadang-kadang suatu perkara dinukilkan sebagai ijma' namun tidak sabit. Di sini yang dimaksudkan sumber yang dalam syariat Al-Quran dan sunnah dan ijma' yang sabit. Okay. Apa beza antara sumber ilmu syariat dengan sumber ilmu secara umum? Adakah kenapa kita tak masukkan akal, fitrah, panca indera dan juga berita ataupun pengalaman ataupun pengetahuan manusia yang menyampaikan berita itu sebagai sumber ilmu syariat? Kita kata ia bukan sumber. Sumbernya Al-Quran dan sunnah ijma'. Manakala dalil akal, manakala fitrah, dalil akal, fitrah, pemerhatian panca indera dan juga ilmu pengetahuan ataupun pengalaman-pengalaman manusia yang mereka sampaikan, 4 perkara ini merupakan sumber sokongan untuk memahami Al-Quran, sunnah dan ijma'. Sumber sokongan. Ianya bukan sumber asal. Sumber sokongan. Asalnya adalah Al-Quran, sunnah dan ijma'. Dan inilah sumber yang asas. Okey, persoalannya, apa beza antara sumber ilmu secara umum dan sumber syariat? Apa bezanya? Pertama, kita tahu apa beza. Kenapa kita nak bezakan dua sumber ilmu? Kenapa tak terima semua? Sebab tu kesilapan bagi golongan-golongan ahli kalam, mereka menjadikan akal itu sebagai sumber asas. Lepas Al-Quran, sunnah, ijma', mereka jadikan akal juga sebagai sumber asas. Sehingga akal itu telah memutuskan suatu perkara yang qat'i, walaupun kadang-kadang perkara itu tidak diputuskan oleh sunnah. Manakala dalam Islam, mereka hanya letakkan sumber asal Quran, sunnah dan ijma'. Dan asasnya ijma' itu kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Qiyas sumber dalam ilmu fiqh. Namun qiyas hendaklah berdasarkan kepada nas Al-Quran dan sunnah. Begitu juga sumber-sumber ilmu yang lain. Cuma saya fokus pada hari ini pada 3 sumber utama, Al-Quran, sunnah dan ijma'. Apa beza sumber ilmu ataupun ilmu yang kita terima dari Al-Quran dan sunnah ijma' dengan ilmu yang kita dapati daripada pemikiran akal manusia ataupun daripada panca indera perhatian manusia atau daripada berita yang kita terima manusia ataupun ilmu yang kita dapat secara fitrah dalam diri kita? Perbezaan pertama ialah perbezaan pertama, sumber umum tidak sumber umum, okay. Sumber yang umum adalah umum. Sumber pertama adalah umum, manakala sumber syariat hanya dalam bab syariat. Dalam bab umum kita terima. Perbezaan pertama, kenapa kita bezakan akal, panca indera, berita manusia dan juga fitrah, ini adalah sumber ilmu secara umum.
Manakala Al-Quran, Sunnah, Ijma' adalah sumber khusus dalam bab syariat. Sebab kita nak bezakan antara urusan syariat dengan urusan umum. Perbezaan yang kedua, sumber umum mengandungi maklumat yang benar dan maklumat yang salah. Logik manusia, apa yang mereka fikirkan, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Pemerhatian manusia terhad. Mungkin apa yang mereka catatkan, apa yang mereka putuskan melalui pemerhatian, merupakan pemerhatian yang terhad, yang mengandungi kebenaran dan mungkin juga mengandungi kesilapan. Begitu juga fitrah. Fitrah memang benar Allah ciptakan, namun dalam menetapkan suatu fitrah, perasaan manusia yang wujud, kadang-kadang perasaannya telah pun tersilap, terpesong, telah pun dipesongkan oleh keadaan keliling, oleh kedua ibu bapanya, fitrah Islam yang telah diyahudikan atau dinasranikan atau dimajusikan, atau fitrah yang telah diganggu dengan pemikiran syaitan. Syaitan telah memberikan satu pemikiran yang dia merasakan bahawa itulah fitrahnya. Jadi dalil-dalil ini, dalil-dalil yang dapat sesuatu ilmu yang kita dapati daripada akal, panca indera, fitrah, ataupun ilmu yang disampaikan oleh orang lain, oleh manusia yang bukan datang daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada Al-Quran Sunnah. Ilmu tersebut mengandungi kebenaran dan juga mengandungi kesilapan. Berbeza dari Al-Quran dan Sunnah dan Ijma', tidak akan berlaku kesilapan, ianya sumber yang maksum. Sumber yang maksum. Sebab tu akal, kias kita tak masukkan. Kerana kias mungkin salah, mungkin benar. Sebab tu berlakunya khilaf antara mazhab dalam masalah fiqh kerana masalah kias. Kerana mungkin kias yang dibuat oleh manusia benar atau salah perlu pada perbincangannya. Manakala bila sabit suatu perkara itu, Al-Quran dah sebut, Sunnah dah sebut, dan diijma'kan oleh seluruh umat Islam pada zaman Nabi SAW atau pada zaman sahabat, maka ianya adalah suatu perkara yang dikatakan sebagai maksum, ilmu yang takkan salah, ilmu yang tidak akan salah. Itu perbezaan kedua. Kenapa kita bezakan sumber ilmu secara umum dan sumber ilmu syariat secara khusus, dalil syariat secara khusus. Sebab itu bila sebut datangkan dalil, kita minta dalil Al-Quran dan Sunnah ataupun dalil ijma' yang menunjukkan bahawa memang berlaku ijma'. Sekiranya seorang mau dalil akal, kita perlu lihat adakah akal itu benar atau tidak, bersesuaian atau tidak dengan Al-Quran dan Sunnah ataupun dalil-dalil yang lain, caranya sama. Ketiga, perbezaan yang ketiga antara dalil umum, sumber-sumber umum ilmu pengetahuan manusia dan sumber syariat secara khusus. Sumber umum, sumber yang diterima daripada ilmu manusia secara umum boleh diterima dan ditolak. Ada pilihan. Orang sampaikan, orang bagikan pandangan dia, kita boleh terima, kita tolak. Kita terima teori yang disampaikan oleh manusia, kita boleh terima, boleh tolak. Pandangan manusia kita boleh terima dan kita boleh tolak. Namun sumber syariat, apabila satu ilmu itu datang daripada Al-Quran atau datang daripada Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ianya telah diijma'kan, tiada pilihan. Wajib kita terima atas dasar al-istislam wa taslim. Serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan diri dalam menerima dalil tersebut, dan kita terpaksa akur dengan apa yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah dan apa yang diijma'kan, kerana ia adalah sumber yang benar yang tidak boleh ditolak. Ini adalah tiga perbezaan utama. Kenapa perlu dibezakan antara sumber agama, sumber ilmu agama dan sumber ilmu secara umum. Ada orang tanya, kalaulah Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' tak boleh ditolak, kenapa tolak berlakunya khilaf ulama dalam bab menerima suatu hadis tertentu? Atau khilaf ulama dalam menerima satu qiraat Al-Quranul Karim? Atau khilaf ulama dalam menerima suatu perkara yang telah dinukilkan ijma'?
Jawapannya adalah penolakan dan penerimaan bukan kepada asas penerimaan dalil Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Penolakan dan perbincangan hanya berlaku dalam bab istidlal, dalam bab pendalilan, dalam bab kefahaman, ataupun dalam bab menetapkan kesahihan atau bab tersebut. Jadi Al-Quran, kenapa ada sebahagian daripada qiraat yang dikategorikan sebagai qiraat syadzah, tidak diterima sebagai qiraat yang mutawatir yang boleh kita baca dalam Al-Quran, boleh kita baca dalam solat, kerana kerana cara qiraat tersebut tidak diterima secara mutawatir. Dalam bab tersebut, nak isbatkan qiraat tersebut boleh tidak dimasukkan qiraat yang mutawatir. Hadis Nabi SAW, sebahagian hadis ditolak. Bukan kerana ianya hadis. Ditolak kerana berkemungkinan sesuatu yang didakwa sebagai hadis itu bukan hadis. Tidak sabit. Sama ada dipastikan kepalsuannya yang dinamakan sebagai hadis maudhu' yang confirm palsu, ditolak habis, ataupun hadis yang sabit yang tidak sabit kerana beri jalan sampai kepada kita jalan yang lemah. Hadis-hadis yang dhaif. Sama ada jalan sampai pada dengan jalan yang lemah, jalan yang dhaif, ataupun sudah jelas kepalsuannya itu maudhu', ditolak, tidak diterima sebagai sumber ilmu mengikut tahapnya. Ikut tahap artinya apa? Maudhu' tolak habis. Yang dhaif, ada cara bermuamalah dengan hadis dhaif. Adakah boleh beramal hadis dhaif dalam masalah hukum akam? Sudah pasti tidak. Adakah boleh menerima hadis dhaif dalam menetapkan suatu perkara akidah? Sudah tentu tidak. Tapi hadis dhaif ada perbincangannya dalam bab apabila hadis dhaif menerangkan tentang fadilat suatu amalan yang telah sabit dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW yang secara jelas atau telah ijma'kan. Dia hanya menyatakan masalah targhib dan tarhib atau fadail a'mal. Hanya menyatakan kelebihan amalan yang telah sabit. Di situ ada perbincangan ulama, ada mazhab ulama. Ada ulama yang menerima, ada ulama yang tolak. Kerana ia bukan dalam bab menerima atau menolak sumber. Ia dalam bab membincangkan sabit atau tidak sumber tersebut daripada puncanya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sabit atau tidak ianya qiraat yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama Islam dalam menerima suatu dalil Al-Quran ataupun Sunnah, ianya berlaku dalam bab pendalilan ataupun dalam bab menetapkan kesahihan nukilan dalil tersebut. Walillahil hamd. Dalam sejarah umat Islam tidak wujud manusia yang menolak Al-Quran secara terus terang. Jumpalah, carilah Mu'tazilah, carilah Jahmiyah, carilah siapa sekalipun di kalangan manusia yang beragama Islam dan mengaku diri Islam, tidak wujud seorang pun yang menolak Al-Quran sebagai sumber ilmu. Tidak wujud. Tidak wujud. Walillahil hamd. Namun kenapa wujud kesesatan mereka dalam Al-Quran Sunnah? Dalam memahami Al-Quran dan memahami dalam Sunnah Nabi SAW, wujud kerana cara mereka memahaminya. Kenapa cara? Kita jumpa seperti contoh, kita jumpa Ahlul Kalam atau golongan Mu'tazilah secara khusus. Mereka membaca ayat Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasy. Ayat itu merupakan ayat Al-Quran dalam bahasa Arab yang diturunkan, yang difahami. Dan maknanya zahir, jelas dan difahami. Makna zahir tersebut difahami. Namun golongan Mu'tazilah mereka tidak menerima makna yang zahir dalam ayat ini. Mereka tidak terima makna yang terkandung dalam makna yang zahir ini, atas sebab mereka mengatakan bahawa fahamannya begini. Bukan mereka tolak ayat Quran. Sebab apa? Sebab mereka orang Islam. Mereka masih lagi Islam, mereka takkan kata kami tolak ayat ini. Kerana tak ada orang Islam pun yang mengaku bahawa mereka tolak Al-Quran. Namun secara amalannya, secara praktikalnya, seolah-olah mereka tolak. Jadi mereka gunakan
Apabila ada orang Islam yang tolak isi kandungan Al-Quran tertentu yang jelas maknanya, sudah pasti disebabkan oleh mereka mentakwilkan ayat itu sesuai dengan suatu keputusan yang telah mereka buat sejak pada awal. Ahli kalam telah menetapkan bahawa Allah tak bertempat. Kaedah yang mereka tetapkan. Tidak ada dari Al-Quran, tidak ada lafaz hadis Nabi SAW, dan tidak ada sebarang bukti-bukti daripada sumber yang mutlak tadi. Tak ada Al-Quran, tak ada sunnah, apatah lagi ijma'. Yang menyatakan bahawa Allah tidak bertempat dengan kaedah tersebut. Oleh kerana ahli kalam telah menerima kaedah ini, yang mereka terima daripada sumber lain, daripada 3 sumber ini, mereka dah jadikan itu sebagai sumber yang qat'i. Bila mereka baca ayat Quran, ada ayat Quran yang bercanggah dengan kaedah yang telah mereka terima dan mereka tetapkan, dan mereka menyatakan bahawa itu sebagai sumber yang qat'i, maka ayat Quran itu ditakwilkan. Ditakwilnya mereka terhadap ayat Quran bukan kerana mereka tidak faham makna yang terkandung ayat Quran Karim, namun kerana bertentangan dengan apa yang telah mereka tetapkan. Sini punca kesilapan. Mereka menjadikan bahawa adanya sumber ilmu yang lain selain daripada Al-Quran dan Sunnah dan Ijma', ada sumber yang lain yang menetapkan suatu perkara itu qat'i. Dalam bab ini, mereka menjadikan akal mereka yang merupakan sumber ilmu secara umum, mereka guna pakai sebagai sumber yang qat'i. Sedangkan akal boleh benar ataupun salah. Apatah lagi dalam bab keimanan, bab berkaitan dengan perkara ghaib yang mana tak mungkin akal boleh capai, tak mungkin panca indera dapat melihatnya, tak mungkin mata dapat lihat, tak mungkin lidah dapat rasa, tak mungkin telinga dapat dengar perkara yang ghaib. Apatah lagi berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala di atas di dunia ini, tak akan ada seorang pun yang akan tahu perkara tersebut. Tetapi ahli kalam telah menerima kaedah yang mereka buat, yang mereka cipta, yang mereka dapat daripada cara pemikiran falsafah, menetapkan bahawa Allah tak sama dengan makhluk. Antara Allah sama makhluk semua sepakat, namun antara perkara asas yang mereka tetapkan sebagai kaedah yang qat'i, Allah tidak bertempat. Dan ada ahli falsafah yang lain atau di kalangan mereka yang ahli falsafah yang belajar ilmu sama, mereka katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada di mana-mana. Jadi ketetapan sama ada Allah tidak bertempat ataupun Allah ada di mana-mana tidak wujud dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Tidak wujud dalam mana dalil, ianya satu ketetapan akal yang telah ditetapkan sebelum mereka mengkaji ayat Quran dan Sunnah. Sebab tu, bagi siapa yang membaca ayat Quran dan Sunnah Nabi SAW dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber asas dan memahami sebarang masalah, terutamanya dalam masalah-masalah akidah, mereka tidak akan jadi masalah pada mereka untuk menerima ayat-ayat Quran, makna-makna Quran secara zahir, makna-makna Quran yang jelas, tidak ada masalah pada mereka. Namun bagi orang yang telah menerima kaedah-kaedah yang lain, sumber-sumber yang lain daripada Quran Sunnah, akan jadi masalah pada mereka. Dan ayat Quran tersebut, hadis-hadis yang bertentangan dengan apa yang mereka tetapkan, dikategorikan sebagai hadis yang mutasyabihat atau ayat Quran yang mutasyabihat, yang adanya kesamaran. Kesamaran bukan pada maknanya, pada pandangan mereka, pada apa yang mereka dakwa, kesamaran itu adalah kesamaran dalam bab pemahaman mereka kerana mereka telah putuskan satu keputusan yang terdahulu bahawa adanya Allah SWT tidak bertempat atau Allah ada di mana-mana. Bila datang ayat Quran bahawa Allah SWT beristiwa di atas arasy, mereka akan tidak menerima isi kandungan tersebut, mereka cuba takwilkan. Mereka akan bawakan, alihkan makna yang asal kepada makna yang lain. Puncanya kenapa? Kesilapan mereka mereka menerima wujudnya sumber dalam memahami syariat Allah, atau sumber dalam menerima ilmu, terutama ilmu akidah, adanya sumber yang lain selain Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Selain Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Okay, saya ada yang angkat tangan nak tanya. Saya buka, mungkin kalau lepas ni saya pergi lebih jauh. Tuan boleh tanya. Tuan Aznan angkat tangan tadi. Boleh tanya, tak masalah. Walaupun kita live, boleh tanya. Ustaz, minta maaf. Tersilap sekali tadi sebab tak bunyi.
Dan tekan-tekan itu terangkat tangan. Oh, terangkat tangan. Okey. Saya ingatkan ada soalan yang Tak perlu ada. dalam 4 ni, tak ada masalah insya-Allah. Sedang mendengar suara saya masuk lambat, tak apalah. Okey insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi Terima tak kasih apa. banyak. Tak apa insya-Allah. Kelas kita, tuan-tuan boleh tanya. Sekiranya tuan-tuan, sebab saya akan beralih pada satu tajuk, pada tajuk-tajuk ke depannya. Kalau ada tajuk yang sangat soalan yang sangat penting berkaitan dengan tajuk, tuan-tuan boleh kemukakan dan saya bagi peluang. Dan cuma saya akan bagi peluang selepas saya terangkan apa yang habis idea yang ingin saya sampaikan. Okey. Jadi selesai. Sekarang kita dah selesai nak kenal apakah sumber ilmu secara umum, apakah sumber ilmu syariat secara khusus. Islam tidak menolak akal. Syariat tidak menolak akal. Namun, apabila logik akal bertentangan dengan syarak, logik akal tersebut sebenarnya bukan logik yang benar. Akal itu tersalah fikir. Tersalah membuat kesimpulan. Salah buat kesimpulan. Kenapa ada manusia yang tolak bahawa Allah mustahil Allah bertempat? Kerana mereka membayangkan bahawa tempat itu adalah maknanya adalah makhluk. Maknanya seperti tempat yang ada pada makhluk. Suatu mereka kata mustahil Allah bertempat, mustahil begini begitu. Kerana mereka memahami Allah bertempat dengan cara makhluk. Sedangkan dalam Al-Quran, bila Allah kata Allah Ar-Rahman al-Arsh istawa, Allah tak kata bertempat. Allah kata Allah beristiwa di atas arash. Tak perlu di-highlightkan itu bertempat. Kalau nak kata tempat sekalipun dengan istilah tempat, artinya tempatnya di arash hanya dari segi bahasa, bukan dari segi hakikat. Okey. Jadi, punca kenapa golongan Mu'tazilah menolak ayat-ayat ataupun sifat-sifat yang dikategorikan sebagai sifat-sifat khabariyah sama ada daripada Al-Quran dan As-Sunnah, puncanya adalah kerana mereka sejak pada awal lagi telah menerima sumber yang lain. Suatu perbincangan dengan mereka menolak hadis ahad. Wujudnya kaedah tak terima hadis ahad. Wujudnya kaedah tak terima begini. Wujudnya kaedah kalau berlakunya pertentangan antara akal dengan akal. Semua ini berpunca daripada apa yang disampaikan, apa yang wujud Al-Quran Sunnah bertentangan dengan apa yang telah mereka tetapkan. Ini adalah masalah utama. Okey, perbincangan kita seterusnya. Dalam bab dalil. Dalam bab dalil dan pendalilan. Yang kita sebut tadi, apakah perbezaan antara dalil ilmu secara umum dan dalil ilmu secara khusus? Sekarang kita masuk pada bab apakah pada tajuk yang baru, adakah wujud hubungan antara dua sumber ini? Adakah sumber Al-Quran, Sunnah dan Ijma' terpisah daripada akal, panca indera, ilmu pengetahuan manusia dan fitrah manusia? Ini soalannya. Adakah wujud hubungan antara kedua sumber ini? Adakah ianya berpisah ataupun ada hubungan? Jawapannya. Untuk menjawab soalan ini, saya kemukakan dalam bentuk berapa poin. Poin yang pertama, saya katakan bahawa segala yang terkandung dalam sumber syariat, itu daripada dalil syarak, Al-Quran, Sunnah, Ijma', tidak akan bertentangan dengan kesahihan yang wujud dalam sumber ilmu secara umum. Saya ulang, segala yang terkandung dalam sumber syariat, itu ilmu-ilmu yang terkandung dalam dalil syarak daripada Al-Quran, Sunnah dan Ijma', tidak akan bertentangan dengan kesahihan. Tidak akan bertentangan dengan kesahihan yang wujud dalam sumber ilmu umum. Takkan bertentangan dengan akal yang sahih. Takkan bertentangan dengan pemerhatian panca indera yang benar. Takkan bertentangan dengan fitrah manusia. Takkan bertentangan dengan ilmu manusia yang benar. Okey, ada soalan dari itu. Kenapa kias tidak dimasukkan dalam sumber ilmu syarak seperti Ustaz nyatakan? Okey, kias tidak dimasukkan dalam sumber talaqi. Dalam sumber talaqi secara umum kerana kias bergantung kepada Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Takkan berlaku kias kecuali dalam kias ada usul, ada furu'. Kias ada usul dan furu'. Ada usul dan furu'.
Usul ialah apa yang terkandung Al-Quran dan Sunnah. Furu' adalah apa yang berlaku luar daripada Al-Quran, luar daripada konteks yang disebutkan Al-Quran dan Sunnah. Dan perhubungan antara usul dengan furu' dinamakan sebagai qiyas. Itu persamaan. Persamaan dalam bab tertentu. Dia sebagai manat dengan tahqiqul manat. Qiyas akan jadi sumber ilmu apabila qiyasnya benar. Namun qiyas adalah sumber sokongan. Sebab qiyas boleh jadi benar, boleh jadi salah. Apabila dipastikan bahawa ianya benar, ia merupakan dalil syarak tapi ia sumber sokongan. Sama seperti dalil akal. Qiyas bagaimana dalil akal? Qiyas ada dua, sama ada qiyas syumul ataupun qiyas ahli mantiq ataupun qiyas ahli fiqh. Mana? Ada dua. Kalau suatu kaedah, satu qiyas itu benar, dikatakan sebagai sumber ilmu syariat, namun ia sumber sokongan yang perlu dibincangkan kesahihan qiyas tersebut sebelum diterimanya. Berbeza dengan Quran Sunnah Ijma', bila sabit ianya Quran Sunnah Ijma', ianya adalah sumber yang mutlak. Itu soalan, itu jawapan kepada soalan. Harap menjawab. Macam mana saya nak tengok seperti ada soalan yang kedua tadi. Soalan seterusnya. Sebentar tuan-tuan, saya hilang di manakah? Tuan-tuan nampak ke? Masih? Tak, Ustaz. Ustaz. Masih nampak? Tak. Ustaz terpadam kamera. Terpadam kamera? Ha. Bagaimana saya nak masuk semula? Saya dah terkeluar daripada ni. Suara masih ada? Suara ada lagi. Okey. Ustaz, nanti kalau daripada YouTube, saya akan letak. Okey, nampak? Nampak balik? Okey, nampak. alhamdulillah. Minta maaf, saya tertekan, terkeluar. Tapi alhamdulillah tak putus lagi. Okey, saya cuba buka laptop di depan saya. Di link YouTube yang ada. Minta maaf. Tak apa. Terima kasih pada Ustaz Salman yang membantu. Saya tak akan baca sini. Okey. Okey, saya jumpa dah. Kenapa qiyas tidak dah dapat masuk? Kenapa qiyas tidak dimasukkan dalam sumber ilmu syarak seperti Ustaz nyatakan tadi, dan siapa yang layak berqiyas? Saya dah jawab tadi. Dan yang kedua soalan, apakah boleh qiyas saat adanya dalil yang jelas? Qiyas, okey, soalan yang kedua, apakah boleh qiyas saat adanya dalil yang jelas? Qiyas tidak dilakukan sekiranya ada dalil. Kalau dah ada dalil, tidak perlu qiyas. Qiyas hanya dilakukan terhadap masalah furu'. Apa maksud masalah furu'? Ialah masalah-masalah yang tidak dinyatakan secara langsung dalam dalil Al-Quran dan Sunnah dan Ijma', namun ada persamaan dengan usul yang wujud dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada persamaan illah dengan hukum yang telah wujud dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi qiyas kita tidak akan merujuk kepada qiyas sekiranya wujudnya dalil. Sekiranya telah wujud dalil, maka tidak perlu kepada qiyas. Seterusnya, saya baca komen dulu sebelum saya pindah pada tajuk selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala istiwa bermaksud Allah Subhanahu wa taala meninggi tetap di atas sejak azali. Allah Subhanahu wa taala dan sedia bersifat yang teratas sejak azali dan tidak berubah-ubah sifatnya. Tak boleh kata Allah meninggi di atas dan bertempat. Okey, betul. Ini benar. Kita tak boleh kata. Dan kemudian ada komen yang lain. Ustaz, bagaimana untuk kita memastikan bahawa sesuatu ijma' itu bukan semata-mata nukilan? Apakah ada rujukan utama untuk dalil ijma'? Okey, untuk bab ijma', secara kaedahnya kita sebutkan ijma' kalau berlaku ia dalil yang qat'i. Namun semua kitab-kitab yang ditulis, adalah nukilan ijma'. Kenapa kita perlu rujuk kepada kitab-kitab yang menukilkan ijma'? Seperti kitab Al-Mundhiri, Al-Imam Nawawi, Al-Mundhiri dan Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Taimiyah rahimahullah banyak menukilkan ijma'. Apa yang mereka nukilkan ini dalam kitab-kitab mereka, masalah ini perlu masalah yang diperhatikan, dipastikan adakah wujud ijma' yang sebenar, adakah ijma' yang hakiki atau ijma' sukuti sebagainya. Itu perbincangan khas dalam bab ijma'. Kerana kita hari ini saya hanya fokuskan kepada dalil sumber dalil secara umum,
tanpa saya masuk secara detail. Tanpa kita masuk perbincangan secara spesifik dan mendalam. Ijma' bila sabit dengan kaedahnya. Setelah kita rujuk kepada kaedah macam mana ingin mensabitkan ijma' dan mengetahui jenis-jenis ijma', maka ijma' itu sumber yang maksum kerana manusia, kerana Allah SWT telah menetapkan bahawa tidak akan berlaku, manusia ini, orang Islam tidak akan bersatu di atas suatu kesesatan. Dan saya akan masuk insya-Allah kalau sempat. Itu mula pukul 10, lagi setengah jam. InsyaAllah kalau sempat saya akan sentuh sedikit di hujung kuliah. Sekarang saya fokus kepada isi-isi utama yang saya rancangkan dahulu insyaAllah. Okey. Ada soalan saya akan jawab kemudian insyaAllah. Ada soalan yang baru masuk. Seterusnya, apakah wujud hubungan antara antara dua sumber ini, sumber umum dan sumber ilmu syariat? Ya, hubungannya jelas. Hubungannya jelas. Pertama, saya katakan bahawa tidak wujud pertentangan antara dalil yang sahih dengan akal yang sharih. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dalam kitab beliau Dar'ut Ta'arudi bainan naqli wal aqli. Yang kedua, hubungan antara sumber syarak dengan sumber ilmu syara umum. Islam itu syarak mengiktiraf sumber-sumber ilmu pengetahuan, dan Islam mengiktiraf bahawa sumber-sumber tersebut merupakan asas kepada penerimaan ilmu. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan kalian daripada perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu ilmu sekalipun. Tidak mengetahui sesuatu ilmu sedikit pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah jadikan untuk kalian adanya pendengaran, penglihatan dan adanya pemikiran, adanya hati agar kalian bertakwa. Jadi Allah isbatkan sumber ilmu tadi. As-sama' pendengaran, ia berbaca indera, al-absar penglihatan manusia, wal afidah dan juga akal dan hati manusia. Tuan saya dengar? Dengar Ustaz. Oh dengar, tuan. Tadi dia macam lagging. Okey, di skrin saya masih diam. Saya tak nampak bergerak. Jadi kalau selagi suara dengar, insya-Allah kita teruskan. Okey, insya-Allah. Okey. Allah Subhanahu wa taala syarak mengiktiraf dalil-dalil umum ini. Allah isbatkan bahawa pendengaran adalah sumber ilmu, penglihatan adalah sumber ilmu, akal manusia yang disebutkan sebagai afidah iaitu hati manusia sumber ilmu. Allah kata la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Begitu juga hadis berkaitan dengan fitrah. Begitu hadis berkaitan fitrah, Nabi berkata kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi sampai akhir hadis. Begitu juga dalam sumber ilmu pengetahuan manusia. Islam tak ajarkan kita bahawa hanya terima dalil dari Quran dan Sunnah dan tolak dalil manusia. Tak. Islam mengiktiraf orang-orang yang alim dalam suatu bidang, dalam mereka mengetahui suatu perkara, hendaklah kita iktiraf pengetahuan mereka, pengalaman mereka dan ilmu mereka. Allah kata fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli-ahli zikir, orang-orang ahli-ahli ilmu sekiranya kalian tidak mengetahui. Jadi hubungan yang kedua, poin yang kedua saya nak ceritakan ataupun nak kaitkan dengan tajuk kita, adakah wujud hubungan? Ya wujud. Pertama kita dah sebutkan tadi bahawa tak akan berlaku pertentangan. Memang selari. Nas Al-Quran dan Sunnah selari dengan sumber ilmu manusia. Yang kedua, Al-Quran dan Sunnah
mengiktiraf, malah menggalakkan penggunaan dalil-dalil ilmu ataupun sumber-sumber ilmu secara umum. Islam menggalakkan. Yang ketiga, sekiranya sumber-sumber ilmu secara umum berbincang tentang suatu persoalan yang dibincangkan oleh syarak, maka hubungan antara kedua perkara ini adalah hubungan tawafuq, iaitu memang sepakat. Kalau akal memikirkan tentang persoalan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau fitrah memutuskan bahawa fitrah manusia bertanya pada hati dan fitrahnya, adakah Allah wujud atau tidak? Ataupun manusia bertanya kepada manusia yang alim tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan perkara sama dibincangkan dalam nas, sudah pasti perbincangan pada satu tajuk yang sama kalau dibincangkan dalam oleh kedua sumber ini, daripada dua sumber ini tidak bertentangan antara satu sama lain. Al-Quran dan Sunnah Ijma' akan keputusan dalam Al-Quran Sunnah Ijma' akan sepakat sama dengan apa yang dibincangkan dalam sumber-sumber ilmu secara umum kerana tidak berlaku pertentangan. Lebih kurang dengan fakta yang pertama. Cuma saya nak kaitkan dengan bahawa hubungannya sekiranya suatu perkara itu, suatu bidang ilmu dibincangkan bersama, maka akan berlakunya hubungan persamaan, itu tawafuq. Sentiasa adanya persamaan. Dan sekiranya masing-masing membincangkan tentang tajuk yang berbeza. Contohnya dalam masalah yang lebih spesifik. Al-Quran dan Sunnah Ijma' tidak membincangkan tentang urusan dunia secara umum, secara spesifik. Islam tak ajar cara buat kereta. Islam tak ajar cara untuk ilmu-ilmu teknikal secara umumnya atau ilmu sains secara detail. Dalam Quran dan Sunnah Ijma' tidak membincangkan tentang persoalan hidup secara detail. Namun, hubungan antara perkara detail ini dibincangkan oleh akal manusia ataupun oleh pengalaman manusia. Jadi apakah hubungan antara hukum syarak dengan pengalaman manusia ataupun akal manusia? Hubungannya adalah hubungan saling lengkap melengkapi. Urusan manusia memandu kereta, manusia berniaga, manusia berbisnes, manusia melakukan aktiviti harian dilengkapkan dengan panduan syarak. Syarak menerangkan tentang yang mana benar, yang mana salah. Syarak membincangkan tentang hukum, apakah kehendak Allah terhadap urusan tersebut secara umum. Dan akal manusia, syariat cerita tentang dalil. Allah SWT perintahkan manusia untuk perhatikan langit dan bumi. Ini syarak. Namun secara detailnya apa yang terdapat di langit dan bumi dan apa yang berlaku, apakah formula-formula sains, apakah teori-teori yang bertepatan dengan Al-Quran Sunnah, apakah fakta-fakta yang bertepatan dengan Al-Quran Sunnah itu disebutkan dalam dalil akal. Jadi kalau dalil akal, dalil panca indera, dalil fitrah dan juga pengalaman manusia itu melengkapkan kefahaman manusia terhadap dalil syarak. Jadi hubungan yang keempat antara dalil akal manusia, dalil umum dengan dalil secara khusus ialah hubungan lengkap melengkapi. Bukan berarti dalil Quran tidak lengkap, tapi artinya dalam pendetailan dalam masalah tertentu, kalau kita lihat dalam konteks ini, akal pemikiran manusia itu akan melengkapkan lagi pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan menguatkan lagi apa yang telah diijma'kan oleh para sahabat. Dan ini adalah asas terhadap perbincangan kita pada pagi ini. Sebelum tu saya nak pastikan sekali lagi, suara saya masih didengar? Dengar Ustaz. Dengar, Alhamdulillah. Saya tak tahu kenapa diam. Video nampak ke tuan? Ustaz Salman? Video tak, tapi suara ada. Video tak, suara dia. Okey, tak apa, insya-Allah. Saya pun tak pasti kenapa video tak nampak. Sebentar, saya cuba nak stopkan video dan buka semula. Nampak ke tuan? Ada. Ada. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi sebentar sekarang saya buka lagi soal, saya tengok lagi soalan tuan-tuan sebelum saya berpindah pada part seterusnya.
Okey, soalan yang datang, okey, ada yang kata Kota Kinabalu clear, alhamdulillah. Dan ahlan wa sahlan Kota Kinabalu. Saya akan ke Kota Kinabalu dalam masa terdekat, insya-Allah. Okey, ada yang tanya, Ustaz, adakah bab persoalan bumi datar atau bumi bulat termasuk bab akidah? Bumi datar atau bulat adalah masalah pemerhatian. Adalah masalah pemerhatian. Ianya berkaitan dengan dalil panca indera dan akal manusia. Ianya kenapa kita kata tak masuk dalam bab akidah? Kerana Al-Quran dan Sunnah tidak ada dalil secara qat'i, secara jelas, secara zahir yang menerangkan tentang bumi ini bulat atau datar. Jadi masalah ini dikembalikan kepada masalah pemerhatian manusia dan kepada fakta saintifik. Fakta sains yang mana benar, pemerhatian yang mana benar itu diterima. Manakala Al-Quran dan Sunnah, dalil Al-Quran Sunnah, Al-Quran menerangkan tentang urusan tersebut, namun jenis dalil syarak berkaitan demikian boleh ditafsirkan dengan kedua-dua makna, maka ianya bukan suatu perkara yang zahir yang ditetapkan oleh syarak. Jadi bumi datar atau bulat itu bergantung kepada ilmu sains. Soalan seterusnya, Ustaz, apabila kita berselisih dalam sesuatu hal agama, rujuklah Allah dan Rasul. Tapi kita masih tak mau rujuk. Kenapa ya? Puncanya kerana hawa nafsu. Kerana hawa nafsu ataupun kerana syubhat. Punca pada manusia tidak rujuk Quran Sunnah berpunca daripada syahwat ataupun berpunca daripada syubhat. Syubhat artinya ada guru yang mengajarkan bahawa Quran Sunnah itu adalah suatu, contohnya ada orang ajar, Quran Sunnah itu kita tak boleh rujuk sendiri sebab nanti sesat. Nanti sesat, kita perlu dengar daripada ulama sekian-sekian sahaja. Sehingga kan mereka tidak menerima nas-nas Quran Sunnah, merujuk Quran Sunnah dan hanya menghadkan pemahaman mereka kepada suatu cara pemahaman yang tidak bersandarkan kepada syarak ataupun kerana syahwat kerana mereka memang tidak suka mendengar, tidak suka merujuk kepada Quran Sunnah kerana bila merujuk kepada dalil Quran Sunnah akan terbongkarlah kesilapan yang ada pada mereka. Itu kerana syahwat. Okey. Soalan seterusnya, sedangkan Nabi pun dah katakan berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah Khulafa' Rashidin, kenapa Ustaz masih mau bertelagah juga? Okey, saya dah jawab tadi. Okey, suara dengar, ada nampak juga, alhamdulillah. Okey, Shah Alam clear, alhamdulillah. Dan seterusnya Ustaz boleh berikan penjelasan maksud perkataan Imam Syafi'i adanya bid'ah hasanah. Okey, ini saya akan syarahkan kemudian. Saya akan syarahkan kemudian sekiranya ada masa. Mazhab Imam Syafi'i tak sebut bid'ah hasanah. Imam Syafi'i sebut apa Islam Imam Syafi'i? Bid'ah bukan istilah hasanah. Saya akan, bila saya ingat tahun tu saya akan. Bid'ah apa ya? Okey, saya ingat ada yang komen tadi. Okey, tak apa. Kita teruskan. Saya akan jawab. InsyaAllah saya akan jawab. Kalau datang istilah Imam Syafi'i saya akan sebutkan. Afwan Ustaz, ada soalan dekat chat Zoom. Cik Zoom ada soalan? Okey. Sebentar. Kenapa chat tak keluar di saya? Sebentar. Ustaz Salman? Ya Ustaz. Permintaan. Kalau boleh kopikan soalan yang di chat sebab tak keluar pada anak-anak tak jumpa ni dan letakkan di YouTube atau di top chat kat YouTube. Anak nampak YouTube ni? Boleh? InsyaAllah Okay. boleh. Nanti Ana ajak situ. Kalau Ana cari takut mengambil masa dan biasanya akan keluar chat di sebelah kanan. Sekarang Ana tak tahu displaynya Ana salah tekan mungkin. Dan tak tahu syarat ini. Okey. Jadi itu dia berkaitan dengan hubungan antara dalil Al-Quran dan Sunnah, ijma' dari dalil syarak dengan secara umum dengan dalil-dalil ilmu secara umum. Dan hubungan ini mesti jelas, mesti kita ketahui dengan jelas dan betul. Kalau salah kita faham hubungan antara dalil umum dengan dalil syarak, maka akan berlakulah salah faham dalam agama.
Sebab tu kita dapati bahawa golongan Ahlul Kalam, kesilapan mereka, asas pada kesilapan ilmu kalam dan ilmu falsafah dan juga yang seumpama dengannya, mereka menjadikan akal itu sebagai asas. Jadikan akal itu sebagai dalil asas, bukan dalil sokongan. Sehingga mereka jadikan bahawa apa yang diputuskan oleh akal itu sebagai qat'i, dan qat'i akal itu didahulukan berbanding dengan qat'inya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Atas alasan Quran itu atau dan hadis mutawatir itu sabit secara qat'iyatul thubut, bukan qat'iyatul dilalah. Dan kita akan bincang secara detail. InsyaAllah kalau ada masa kita akan bincang lebih detail untuk memahamkan masalah yang lebih detail ini. Namun orang Islam takkan tolak secara, takkan ada orang Islam kata kami tolak isi kandungan Quran dan Sunnah. Mereka akan berikan bahawa isi kandungan Quran dan Sunnah walaupun ianya jelas dari segi zahirnya, tapi jelasnya hanyalah ianya datang dari Nabi, tapi secara maknanya perlu dirujuk. Kerana ada pertentangan. Sebab tu Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi atau Fakhrul Razi dalam kitab beliau Asas Taqdis, beliau kata kalau berlaku pertentangan antara dalil syarak, dalil naqli, dan yang disebut dalil akal dengan nakal, dalil akal iaitu dalil mantik dengan dalil akal, beliau kata kita ada 4 pilihan untuk kita buat. Ini cara Imam Fakhrul Razi, walaupun beliau tersilap dalam masalah ini, namun beliau sebutkan bahawa ada 4 kemungkinan yang berlaku. Kalau berlaku pertentangan antara syarak dengan nakal, antara dalil akal dengan dalil syarak, dalil akli dengan dalil nakli. Ada 4 pilihan. Beliau kata 4 pilihan untuk kita buat. Pertama, terima kedua-duanya. Dalil apa yang diputuskan oleh akal dengan apa yang itu memantiklah akal pada mereka, apa yang diputuskan oleh akal dan apa yang diputuskan oleh syarak, sekiranya berlakunya tanaqud, iaitu bertentangan antara satu sama lain. Contohnya istiwa ke, nuzul ke, Allah turun di langit dunia pada satu malam, atau sifat-sifat khabariah yang lain berkaitan dengan wajah, berkaitan dengan yad, berkaitan dengan saq, berkaitan dengan beberapa masalah yang lain yang disebutkan oleh Quran dan Sunnah, namun ianya bertentangan dengan logik akal ilmu mantik yang dipelajari. Kata Fakhrul Razi, kata Imam Fakhrul Razi, beliau kata kita ada pilihan, 4 perkara yang kita buat pilihan. Pilihan pertama, terima kedua-duanya. Dan beliau jawab, mustahil. Mana boleh bertemu 2 perkara yang bertentangan dan menafikan antara satu sama lain. Iaitu dinamakan sebagai jam'un naqidain. Takkan 2 perkara bertentangan boleh bertemu. Takkan boleh kita kata Allah beristiwa dan Allah tak istiwa. Tak boleh. Kerana dia suatu perkara bukan masalah yang tidak melibatkan tanaqud. Ini masalah tanaqud yang memang mesti sabitkan salah satu daripadanya. Untuk pilihan pertama, bila berlaku perbezaan antara dari nakal akal, kata Fakhrul Razi, pertama, terima dua-dua dan tak mungkin berlaku. Yang kedua, beliau kata tolak dua-dua. Tolak dua-dua pula tak boleh jadi sebab masalahnya masalah tanaqud. Masalah pertentangan, masalah perkara yang mesti wujud salah satu daripadanya. Salah satu daripadanya. Allah istiwa ataupun tidak. Allah berada di atas ataupun tidak. Tak boleh nak tolak. Tak boleh nak terima kedua-duanya, kedua-dua pandangan. Tidak boleh nak tolak kedua-duanya. Tak boleh terima kedua-dua dalil. Tak boleh tolak kedua-dua dalil. Kerana ini pilihan kedua. Pilihan pertama tolak, terima kedua-duanya. Pilihan kedua tolak kedua-duanya. Pilihan ketiga, beliau kata dahulukan dalil syarak, dalil akal. Beliau kata tak boleh. Ini silap. Kat sini kesilapan Al-Imam Fakhrul Razi dalam bab ini. Alhamdulillah, beliau bertaubat daripada pemikiran ini pada akhir hujung hidup beliau. Tapi beliau kata kemungkinan ketiga ialah mendahulukan dalil nakal, itu dalil syarak, ke atas dalil akal. Beliau kata tidak boleh. Ini kesilapan beliau. Tidak boleh. Kenapa? Kerana pandangan beliau dan pandangan ahli kalam yang lain, beliau yang buat kaedah, beliau kata kerana akal adalah jalan menuju kepada nakal. Artinya, kerana ada akal lah baru manusia dapat memahami nakal. Antara contoh yang dibuat ketika mensyarahkan bab ini oleh ulama-ulama oleh kalam, mensyarahkan kitab Asas Taqdis, mereka mengatakan bahawa contoh akal manusia
Apa arti akal manusia menjadi jalan kepada syarak? Contoh, ayat Quran dan hadis Nabi SAW takkan difahami kecuali melalui akal. Begitu juga hukum syarak takkan dapat tidak dipraktikkan, tidak ditaklifkan kepada orang yang tidak mempunyai akal. Contohnya orang gila. Orang gila takkan memahami ayat Quran dan sunnah Nabi SAW, dan orang gila tidak diwajibkan untuk beramal dengan taklif syariat yang wujud dalam hukum syarak. Jadi kata Imam Fakhrul Razi, akal adalah asas. Akal adalah asas dan jalan menuju kepada nakal. Jadi tidak boleh didahulukan nakal. Maka kesimpulan yang beliau buat ialah kemudian keempat, iaitu mendahulukan akal ke atas nakal. Bila berlaku pertentangan, hendaklah didahulukan akal ke atas nakal. Pandangan beliau ini dijawab oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Naqdut Ta'sis, dan dalam kitab beliau Dar'ut Ta'arudi Bainan Naqli wal Aqli, menolak kemungkinan wujudnya pertentangan antara nakal dan akal. Saya ringkaskan apa disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Jangan jawapan beberapa jawapan. Walaupun jawapannya panjang, ada 10 mujalad yang tebal. Kalau siapa baca Dar'ut Ta'arud Bainan Aqli wal Naqli, beliau tolak kaedah-kaedah mantik yang silap yang diputuskan oleh ahli kalam dan juga ahli mantik, dikatakan sebagai kaedah yang qat'i. Beliau tolak dengan dalam 10 mujalad tebal, memang tinggi. Saya tak ada di sebelah saya sekarang. Saya tak bawa, ada di simpanan saya. Kitab ini kitab yang tebal dan detail cerita masalah ini. Cuma kita nak ringkaskan pemikiran yang apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam secara ringkas. Isi penting yang disebutkan Syekhul Islam dalam menolak pandangan Imam Fakhrul Razi, pertama, beliau mengatakan bahawa anda ataupun Fakhrul Razi, dia kata Ibn Khatib Ar-Rai, iaitu Fakhrul Razi, Ibn Khatib Ar-Rai telah tersilap dalam menghadkan kemungkinan itu kepada 4 perkara. Seperti mana pilihan ada 4 perkara. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, ada kemungkinan yang lain. Kata Ibn Taimiyah, pertentangan yang berlaku bukan seperti mana yang anda sebut, iaitu boleh berlakunya pertentangan antara akal dan nakal. Dia kata tak akan berlaku. Yang berlaku adalah 2 keadaan. Sama ada pertentangan berlaku antara dalil yang dhaif, dalil yang tidak sabit, dengan akal yang sharih. Jadi kalau ada ayat Quran tak mungkinlah. Tapi kalau ada hadis tertentu, atau orang dakwa, orang declare itu sebagai ayat Quran sedangkan dia bukan ayat Quran, ataupun ada hadis tertentu yang sahih daripada Nabi SAW, ianya tidak akan bertentangan dengan akal manusia. Namun boleh terjadi kalau dalil itu dalil yang lemah atau dalil palsu. Apabila wujud dalil yang dhaif dan lemah bertentangan dengan akal manusia. Dalil-dalil yang dibawa oleh golongan sufi, begitu banyak dalil-dalil yang tidak sahih dan direka-reka, dan dalil tersebut bertentangan dengan akal manusia, maka akal manusia, kewarasan akal perlu dinilai, perlu dilihat. Kenapa kita dahulukan akal di sini? Bukan kerana dalil, kerana apa yang tersebut dalam dalil itu merupakan suatu perkara yang bukan dalil sebenarnya, tidak sabit daripada Nabi SAW. Ini kemungkinan pertama. Jadi kalau dalilnya tidak sahih, dalil tidak sabit daripada Nabi SAW, tidak wujud dalam Al-Quran, dan tidaklah perkara yang diijma'kan oleh salaf, tak apa. Dahulukan akal, kerana akal yang sharih itu lebih diutamakan. Kemungkinan kedua, kadang-kadang dalil itu sahih. Dalil yang dikatakan bertentangan antara dalil yang akal dengan nakal, dalil sahih dan tepat, cuma akal itu adalah akal sangkaan. Akal sangkaan. Akal pandangan pribadi. Bukan akal yang mutlak. Bukan suatu kebenaran yang mutlak. Contohnya, kaedah-kaedah yang dikemukakan oleh ahli mantik, yang dikatakan bertentangan dengan ayat Quran,
adalah kaedah-kaedah itu dari segi logik, akal, ilmu mantik. Bukan akal secara fitrahnya. Bukan akal secara fitrahnya. Sebab tu kalau logik Al-Imam Fakhrul Razi ni mengatakan bahawa kalau tidak ada akal, perlu didahulu tidak ada akal, maka tak adanya nakal, dan akal dimasukkan itu adalah kaedah-kaedah ilmu mantik yang disebutkan. Kita katakan bahawa kaedah mantik baru wujud setelah 300 tahun, malah setelah 400 tahun. Kaedah secara terbina, kaedah dengan secara kaedah-kaedah mantik yang disebutkan secara detail bertentangannya akal dengan akal. Kaedah-kaedah mantik itu hanya wujud benar-benar dalam dunia Islam selepas beratus tahun, selepas lebih daripada 100 tahun Nabi SAW wafat. Jadi sebelumnya, zaman-zaman sebelumnya, zaman Nabi SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, zaman sahabat dah wujud dah, golongan yang wujud. Pada zaman-zaman as-salaf secara keseluruhannya, adakah mereka ini dikatakan bahawa tidak berakal kerana mereka tidak mendalami ilmu mantik? Sebab tu, kaedah yang disebutkan oleh Imam Fakhrul Razi secara dasarnya salah. Kenapa? Kerana beliau mengisbatkan bahawa wujudnya pertentangan antara akal dengan akal. Sebab tu Ibn Taymiyah mengasaskan suatu kaedah yang baru. Takkan wujud suatu pertentangan antara dalil akal yang sharih dengan dalil nakal yang sahih. Tidak akan wujud. Jadi kalau wujud sekarang apa? Yang wujud dikatakan sebagai ayat-ayat mutasyabihat yang bertentangan dengan dalil akal, bukan dalil akal. Itu dalil akal dalam istilah ilmu kalam atau ilmu mantik. Namun akal manusia yang lain, orang yang tak belajar ilmu kalam, orang tak belajar ilmu mantik, boleh terima. Seperti mana golongan salaf dahulu. Ulama salaf boleh terima semua ayat-ayat yang dikategorikan oleh ahli kalam sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Mereka jadikan ayat itu sebagai ayat yang muhkamat. Mereka tak kata mutasyabihat. Mutasyabihat pada mereka maknanya lain. Mutasyabihat dalam surah Al-Imran yang dimaksudkan itu pada fahaman salaf bukanlah pada ayat-ayat sifat. Yang meletakkan ayat-ayat sifat sebagai kategori mutasyabihat dengan erti bahawa bila satu ayat memberi makna ayat yang jelas, namun makna yang jelas terkandung dalam ayat itu, iaitu makna zahir itu bertentangan dengan logik akal mereka itu sebagai mutasyabihat, itu ta'rif ilmu kalam. Sebab tu ayat surah Ali Imran berkandung mutasyabihat tidak boleh diterjemahkan dengan cara pemikiran ilmu kalam. Kalau diterjemahkan begitu, mereka akan dapati bahawa banyak ayat sifat, ayat mutasyabihat, dan ini kesilapan utama yang wujud dalam pemikiran ahli falsafah. Dan seterusnya adalah golongan ahli kalam yang membawa logik yang sama. Sebab itu kesilapan utama Imam Fakhrul Razi ialah menetapkan kaedah bahawa wujudnya pertentangan antara akal dengan akal. Sebab itu kita tegaskan bahawa takkan wujud pertentangan antara akal yang sharih, akal logik yang jelas, dengan nakal yang sahih, dengan dalil syariat yang sahih. Dan ini perlu ditegaskan. Ini perlu ditegaskan dan ini adalah asas kepada perbincangan kita dan tujuan utama tajuk ini dibincangkan. Sebab itu kita tidak pada dasarnya kita tidak memusuhi. Ulama salaf pada dasarnya tidak memusuhi akal dan tidak memusuhi ilmu mantik. Ilmu mantik itu tercela apabila digunakan kaedah mantik untuk menetapkan atau menafikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tercela? Ilmu mantik, ilmu akal, kaedah-kaedah yang terbina di dalam ilmu mantik adalah kaedah akal manusia berdasarkan kepada pemerhatian kepada makhluk. Maka pemerhatian kepada makhluk itu tidak boleh dijadikan sebagai kaedah untuk dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dikatakan Allah bertempat, tempat yang difahami oleh manusia tempat yang pada pandangan makhluk. Sebab itu mereka menafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dikatakan Allah sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu beristiwa, mereka faham istiwa seperti makhluk. Bila kata Allah tu turun, mereka faham mustahil Allah turun sebab mereka faham turun secara makhluk. Oleh kerana pemikiran ilmu mantik ini mentakrifkan sesuatu berdasarkan kepada pemerhatian makhluk,
dan bahasa makhluk menyebabkan kaedah tersebut, kaedah ilmu mantik tidak boleh diterima dalam ilmu akidah. Ia diterima dalam bab qiyas. Dan sebagian ilmu usul fiqh diterima ilmu mantik. Sebagian daripada ilmu kaedah ulum Quran, ulum hadis. Ulama menerima kaedah ilmu mantik kerana dia melibatkan kaedah, melibatkan perhatian, melibatkan takrif. Ulama terima. Namun apabila kaedah perhatian panca indera manusia terhadap makhluk dibawa dan dipraktikkan untuk menetapkan atau menafikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala atau mengiyakan atau menidakkan makna yang terkandung Al-Quranul Karim, maka ilmu mantik dengan penggunaan demikian tercela. Suatu ulama, ramai di kalangan ulama sunnah dan ulama salaf, mereka memahami ilmu mantik. Cuma mereka menolak penggunaan. Kenapa mereka tolak ilmu kalam? Ilmu kalam adalah ilmu yang memasukkan ilmu mantik sebagai salah satu daripada sumber utama menerima dalil syarak. Ini punca. Inilah sebab kenapa ulama salaf menolak ilmu kalam secara total. Sebab mereka bukan tolak ilmu kalam dari segi perbincangan juz'i secara satu-satu masalah. Allah wujud tak wujud. Mana ada orang yang menafikan sifat wujud? Mana ada manusia sebagai umat Islam yang menafikan sifat mukhalafatul lil hawadis, Allah berbeza daripada makhluk. Semua kata laisa kamitslihi syai'. Mana ada orang Islam yang menolak sifat kudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam, malah keseluruhan sifat 20 secara dasarnya, makna yang terkandung sifat 20 itu diterima semua oleh umat Islam, ulama salaf ataupun khalaf. Namun kenapa ulama salaf menolak kaedah ilmu kalam? Kerana secara dasarnya, secara usulnya, ilmu kalam menambahkan atau meletakkan adanya sumber yang lain untuk memahami urusan akidah, memahami urusan perkara ghaib, untuk menetapkan makna atau menafikan makna, ada sumber lain selain Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Itu fahaman salaf. Ijma' ulama salaf. Sebab itu salafus salih menolak ilmu kalam secara total. Bukan kerana tolak adanya perbincangan furu' yang sesuai dengan syarak. Tidak. Mereka tolak kerana dasar ilmu kalam itu sendiri asasnya memasukkan sumber yang lain selain daripada sumber yang iktiraf oleh syarak. Sebab itu pandangan salaf adalah satu pandangan yang jauh dan cara fikir bagi cara yang tepat. Mereka meletakkan bahawa inilah ada sumber yang benar. Manakala akal mereka terima. Sebab itu kita dapati bahawa di kalangan ulama salaf yang berhujah yang akal begitu banyak. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan kitab-kitab bagaimana mereka berdebat dengan golongan Mu'tazilah, mereka berdebat menggunakan logik akal. Namun mereka tidak mengiktiraf kaedah ilmu mantik yang pakai dalam ilmu dalam perkara bab sifat-sifat Allah Subhanahu sebagai kaedah yang qat'i. Itu yang ditolak oleh ulama salaf. Lepas tu jangan silap faham. Ada orang kata salaf ini menolak akal, ilmu mantik mengagungkan akal. Tidak. Salaf menolak penggunaan qiyas mantik, penggunaan kaedah-kaedah mantik yang berasaskan pemerhatian kepada makhluk untuk dipraktikkan terhadap pengisbatan atau penafian sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah asas penolakan salaf terhadap kaedah pemikiran ahlul kalam. Dan ini adalah asas. Kita dah sampai pada masa waktu yang dijanjikan. Cuba saya minta masa sedikit. Boleh Salman? Boleh. Sampai pukul berapa Ustaz? Tak lebih dari 10 minit. 11.45. 11 minit lagi untuk sebuah kesimpulan dan untuk jawab soalan-soalan yang ada. InsyaAllah. Okey, boleh. Boleh? InsyaAllah. Okey. Jazakallah khair. Boleh. Okey, jadi tak apalah, walaupun perbincangan saya tak sempat buka buku yang ditulis oleh Syekh Ahmad Abdul Rahman Suwayan, buku yang ni tak sempat. Tapi mukaddimah ini saya harapkan tuan-tuan faham. Mukaddimah yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan dalil, apakah asas dalil syarak dan dalil ilmu secara umum. Harap tuan-tuan faham dan dapat jadikan ini sebagai asas untuk proses perjalanan seterusnya.
Persoalan seterusnya yang dibincangkan. Apabila telah kita datangkan dalil syarak, kita bawakan ayat Quran, bawakan hadis Nabi SAW, kita bawakan dalil ijma', kita bawa 3 dalil syarak ini, adakah mesti orang terima? Masih ada orang tak terima. Kenapa? Sebab mereka salah dalam menetapkan dalil syarak. Ada mereka, sebagai mereka meletakkan, ini kesilapan yang wujud pada masyarakat, sebagai mereka meletakkan dalil-dalil sokongan sebagai dalil asas, seperti al-kalam. Al-kalam menjadikan dalil akal sebagai dalil asas. Sebahagian daripada mereka meletakkan dalil hati yang mereka namakan sebagai fitrah. Mereka namakan sebagai ilham, sebagai dalil asas. Golongan sufi, mereka ketepikan segala logik akal. Apa yang akal kata tak logik, kata mereka boleh logik kalau Allah kehendaki. Mereka menggunakan fitrah, kekuasaan Allah SWT. Jadi kalau guru mereka menceritakan tentang perkara yang di luar perkara logik sekalipun, mereka jadikan itu adalah asas kepada kepercayaan mereka. Guru mereka dapat melihat perkara gaib, dapat mengetahui seorang itu masuk syurga ataupun tidak, tercatat di dahi si fulan dan fulan ada syurga ataupun tidak. Si fulan sebagai seorang wali, dia boleh memberikan perkara demikian dan demikian, boleh berikan karamah begini begitu, boleh jadikan suatu objek biasa boleh bertukar jadi emas, air kencing boleh bertukar jadi saya tak ingat apa dia punya pelbagai khurafat yang disebutkan dalam perkongsian video-video sebagainya. Golongan tertentu di kalangan Islam boleh terima. Kenapa? Mereka menjadikan ilham guru mereka, mereka menjadikan kalimah-kalimah guru mereka, haddatsani rabbi an qalbi, Tuhanku ceritakan padaku dalam hatiku, Tuhanku telah mencapai ilhamku. Mereka jadikan ilham itu sebagai dalil penerimaan perkara ghaib atau dalil penerimaan hukum syarak. Ini kesilapan. Sama juga yang menjadikan mimpi. Ada orang yang menyebarkan mimpi sebagai suatu dalil yang perlu diterima. Agak malang, saya malam tadi baca satu grup yang dianggotai oleh orang-orang yang memahami sunnah Nabi SAW, membuat perkongsian tentang mimpi seorang yang didakwa sebagai bernama Qasim bin Abdul Karim, Muhammad Qasim Abdul Karim, yang bermimpi, seorang daripada Pakistan, kan, yang bermimpi dengan pelbagai jenis mimpi tentang suatu perkara yang akan terjadi dan dijadikan sebagai asas kepada teori-teori tertentu. Ini sebagai suatu salah meletakkan sumber ilmu. Mana kita boleh tahu suatu perkara akan datang? Mimpi itu hanya sebagai mimpi untuk dirinya, mungkin betul mungkin salah, dan kita pun tak kenal siapa dia dan sebagainya, tidak boleh dijadikan sebagai sumber. Sebab itu segala yang datang pada mimpi selain mimpi Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul mimpi mereka adalah wahyu. Mereka mimpi mereka benar. Selain daripada mimpi Nabi dan Rasul, termasuk mimpi orang saleh, ianya tidak dijadikan sebagai dalil. Ianya hanya sebagai bentuk bisyarah, berita gembira, satu bisyarah, ataupun berbentuk berita peringatan, inzar kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Ianya bukan suatu dalil, tidak boleh dikatakan sebagai dalil. Okey. Kalau kita datang berhujah dengan seseorang, kita bawakan dalil Al-Quran dan sunnah, ijma' dengan hujah-hujah yang benar, adakah mereka boleh terima? Ya, ramai yang akan terima, namun tidak semua. Kerana ada yang salah, ada yang tersalah dan memahami meletakkan dalil. Kita katakan lagi, okey, kita bawa dalil Al-Quran, sunnah, ijma'. Kemudian kita suaikan dengan dalil-dalil akal. Kita suaikan, kita gunakan dalil akal, kita gunakan dalil perasaan yang ada dalam fitrah manusia. Kita gunakan kaedah kajian pemerhatian manusia dengan pengalaman panca indera manusia. Apa yang manusia pernah lihat, apa yang manusia pernah dengar, kita gabungkan pula dengan berita-berita ataupun pandangan-pandangan manusia. Dari umum, kita dah buktikan bahawa apa yang kita sampaikan takkan salah. Memang orang nampak jelas, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ijma', sesuai pula dengan akal, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan panca indera dan pemerhatian manusia.
manusia sesuai dengan pandangan-pandangan orang-orang yang alim. Adakah manusia akan ikut? Manusia mungkin boleh faham, tapi belum tentu mereka boleh ikut. Kerana dalam empat agama ada dua masalah. Sekarang kita baru cerita tentang masalah ma'rifah, masalah menentukan, mengetahui yang mana benar salah. Ada masalah yang kedua ialah berkaitan dengan amalan. Berkaitan dengan amalan dan tunduk. Ada orang dah tahu, dah faham, dah jumpa Quran, hadis, jumpa semua betul salah. Tapi tinggal lagi dia ikut tak ikut, itu masalah kedua. Masalah yang kedua berkaitan dengan ketaatan seseorang terhadap ilmu yang ketahui, itu masalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tak, wahai Muhammad, kamu tak beri hidayah pada siapa kamu kehendaki, akan tetapi Allah akan bagi hidayah pada siapa kehendaki. Itu dalam bab apa? Dalam bab melakukan, dalam bab mentaati ilmu yang ketahui. Contoh yang lain, contoh yang mudah, perokok. Ada ke perokok di kalangan yang tonton live? Atau tuan-tuan tak perlu mengaku secara live? Tapi kalau ada yang tonton perokok di dunia ini, mereka tahu ke tidak bahayanya rokok? Contoh Ustaz Salman yang bersuara. Ustaz Salman kenal kawan-kawan yang isap rokok. Mereka tahu tak bahaya rokok? Tahu? Sudah tentu mereka tahu. Mereka tahu bahaya rokok. Mereka tahu hukum rokok diputuskan sebagai haram. Mereka tahu fatwa-fatwanya. Mereka tahu bahaya rokok. Tapi belum tentu orang yang tahu bahaya rokok meninggalkan rokok. Mereka masih hisap rokok. Sebab apa? Masalah pengamalan ialah masalah yang kedua. Yang melibatkan ilmu sama ada berkaitan dengan ilmu fiqh atau berkaitan dengan amalan yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Sebahagian amalan masuk dalam masalah akidah, masuk dalam tauhid uluhiyah, sebahagian masuk dalam masalah fiqh. Jadi tentang tauhid yang kita bincangkan sekarang adalah asas kepada ilmu yang sangat luas. Apa yang kita bincangkan sekarang adalah asas dalam menetapkan dalil-dalil syarak. Apakah yang dimaksudkan dalil syarak? Apakah dalil syarak secara khusus, dan apakah dalil-dalil ataupun sumber-sumber ilmu secara umum. Sebab tu kalau ada orang yang kita dah sampaikan ilmu, ikut Al-Quran, Sunnah, Ijma', kita dah cuba sampaikan logiknya, kita cuba sampaikan kajian manusia, kita dah sampaikan apa yang sepatutnya tidak ada bertentangan dengan sebarang ilmu, kita hanya tinggal satu. Kita kata, orang kalau dah sampai begitu, itu antara diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kata, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tak terima juga dakwah kamu ini, wahai Muhammad, Nabi Muhammad sampaikan Al-Quran. Nabi Muhammad sunnah, perkataan Nabi adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sampaikan itu pasti perkara yang diijma'kan. Apa yang Nabi sampaikan takkan berbeza daripada logik akal. Takkan berlakunya kekurangan dalam bab penyampaian, akhlak yang paling sempurna. Nabi sampaikan dalam keadaan yang paling terbaik. Yang tinggal hanya pada diri penyakit-penyakit yang ada pada manusia. Adakah manusia terima atau tidak? Penyakit yang ada pada manusia yang merupakan gap atau penghalang ini, kita serahkan kepada Allah SWT. Yang tinggal hanya kita doakan hidayah. Dalam bab apa sekalipun, yang kita mampu adalah kita sampaikan hidayatul irsyad. Sampaikan apa yang kita tahu, fahamkan mereka. Bab seterusnya adalah antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesediaan mereka untuk taat, untuk ikut, terima atau tidak, itu antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya tengok pada komen tuan-tuan sekalian ada. Kita dah tinggal seminit. Saudara Ustaz, bagaimana sumber ilmu yang diterima oleh tok nenek kita berdasarkan ilmu umum? Pada masa itu belum ada ustaz sunnah yang datang mengajar. Apakah nasib mereka di kemudian hari? Secara umum, orang-orang yang tersalah, orang-orang yang memahami satu perkara yang silap, Allah SWT la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang kecuali apa yang mereka mampu. Jadi kalau mereka cuba mencari kebenaran dan adanya kepercayaan yang salah yang ada pada mereka, kita doakan semoga Allah SWT mengampunkan mereka. Kalau adanya amalan-amalan yang mereka cuba taat kepada Allah SWT dan amalan tersebut tidak sabit dan tidak diajarkan oleh Allah SWT, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita doakan bahawa Allah SWT mengampunkan kesilapan mereka
dan Allah menerima niat baik yang mereka yang wujud pada mereka. Dan inilah dia sikap kita sebagai seorang mukmin. Kita tidak menghina orang-orang yang salah dan kita tidak membiarkan kesilapan mereka berterusan, dakwah terus berjalan dan berdasarkan kepada kemampuan, dan apa yang salah itu kita minta supaya Allah ampunkan, di samping kita berusaha untuk menyampaikan kebenaran dan mengajarkan perkara yang benar. Okey. Dan terakhir, soalan berkaitan dengan perkataan Imam Syafi'i yang mengisbatkan wujudnya bid'ah hasanah. Maksud Imam Syafi'i, bid'ah hasanah yang dimaksudkan ialah bukanlah bid'ah dari segi syarak. Kerana bid'ah yang maksud Imam Syafi'i adalah bid'ah dari segi bahasa. Bid'ah dari segi bahasa, semua kita percaya, semua kita yakin bahawa wujudnya perkara yang baik dalam urusan dunia yang lebih baik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab apa? Bab dari segi bahasa. Kereta itu lebih efisien, pengangkutannya lebih baik daripada unta. Kenderaan begitu juga kapal terbang, begitu juga perkakas dunia yang lain, itu merupakan satu perkara bid'ah dalam perkara dunia, bukan dalam perkara agama. Itu jawapan saya ringkas oleh kerana faktor masa. Muhammad Muda. InsyaAllah. Ya, ada yang suara, silakan. Ada yang tanya tadi? Okey, kalau tak ada apa-apa, insyaAllah soalan tak ada. Habis dan kita sampai pukul 11.45 sampai maksud dijanjikan. Tuan Haji dan Udin, ada soalan? Okey tak? Tersalah tekan. Okey, sampai sini. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat, ilmu yang disampaikan, ilmu yang difahami dan dapat diamalkan dan disampaikan yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kelemahan tersebut dan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita semua di kalangan orang-orang saleh dan di kalangan orang-orang yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.